优惠折扣可享有高达。Keceriaan Miss dan Ika di Morning Kinabalu dibawakan oleh Hotlink. Rabai Hotlink Pantas khas untuk orang Sabah. Nikmati 30GB dan 20GB internet pantas dengan RM35 sebulan dengan Rabai Hotlink Pantas. Assalamualaikum, selamat pagi Tampinai Komawi. Selamat memandu, selamat bertugas, selamat orang bilang selamat lah kamu orang ini hari. Amin. Okey, kita baru masuk di jam yang keempat ini. Terima kasih banyak yang kasih kawan saya daripada tadi sampailah sekarang ini. Kalau mau call mana sini boleh call di 0828888963 dengan topik kita ini hari menarik juga nih topik kita ini guys. Topik kita adalah kalau boleh gustan itu masakan, apa perkara yang betul kamu mau bikin. Si admin kita sini dia bilang kalau Mimin mau kembali masa kecil sebab masa kecil sejak tiada stres,
boleh main sampai ke narutan, dia bilang. Ini Mimin ini memang nakal ini, selalu ke narutan Mama Denny kalau begini kan. Oke, kamu kan sambung sejak komen-komen di Facebook Kupi BFM. Kita ada info X untuk kamu orang, terus layan. Info X dari Kupi FM, eksklusif, exciting dan terkini. Info X hari ini bersama saya Willy Jude. Seorang bayi lelaki yang dipercayai baru dilahirkan ditemui di bawah kolong sebuah rumah di Kampung Sapat, Papar petang semalam. Bayi lelaki yang cukup sifat itu ditemui di atas tanah tanpa seurat benang dalam keadaan kesejukan oleh pemilik rumah berkenaan yang terdengar tangisan kira-kira jam 4 pagi. Susulan itu, pemilik rumah iaitu seorang lelaki berusia 52 tahun bertindak menghubungi pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Ketua Polis Daerah Papar, Deputi Superintendent Kamarudin Osaka berkata, siasatan awal mendapati saksi untuk pemilik rumah terbabit dikatakan hendak ke tandas. Lalu terdengar suara bayi menangis di bawah kolong rumahnya. Katanya selepas hampir 10 minit, tangisan bayi itu tidak berhenti dan dia kemudian beranikan diri untuk turun ke bawah kolong rumah dan mendapati satu objek yang sedang bergerak. Beliau berkata pemilik rumah itu terus ke arah objek berkenaan dan mendapati ia adalah bayi yang ditinggalkan dalam keadaan tanpa seurat benang di atas tanah bawah kolong rumahnya. Menurutnya lagi, pemilik rumah berkenaan kemudian memanggil istrinya dan meminta membawa tuala untuk menyelimuti bayi terbabit kerana kesejukan sebelum bertindak menghubungi pihak polis. Bayi itu seterusnya dihantar ke Hospital Papar untuk pemeriksaan lanjut dan didapati usia bayi berkenaan belum pun sampai 24 jam. Difahamkan ini adalah kes buang bayi yang ketiga berlaku di Sabah dalam tempoh seminggu ini. 4 individu termasuk seorang bergelar Datu ditahan polis selepas disyaki terbabit dengan aktiviti penipuan projek berkaitan Kudat Oil and Gas Industrial ataupun KOGIP. Keempat suspek berusia 40 hingga 61 tahun itu ditahan pasukan polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah dan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu di sebuah hotel di Kota Kinabalu kira-kira jam 4 petang pada 5 Jun lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jaute Dikun berkata, hasil siasatan mendapati semua suspek terbabit tidak mempunyai kuasa atau tidak mempunyai akses ke atas projek berkenaan. Katanya modus operandi mereka adalah dengan menawarkan projek KOGIP dan meminta wang pendahuluan. Menurutnya lagi, kesemua suspek menjadi orang tengah untuk mendapatkan projek berkenaan. Walhal projek di Kudat itu belum sampai ke peringkat untuk ditawarkan dan masih dalam proses perbincangan. Jaute berkata siasatan juga mendapati kesemua suspek yang berasal dari luar Sabah itu turut melakukan penipuan di beberapa negeri lain. Polis Sabah akan menyiasat sekiranya berlaku ketidakcapaian standard dalam siasatan berhubung satu laporan oleh seorang mangsa bersama keluarganya yang kemudiannya berakhir dengan satu kes pembunuhan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datu Jaute Dikun berkata, sekiranya siasatan yang dilakukan tidak mencapai standard, tindakan tata tertib akan diambil terhadap pegawai dan anggota yang terbabit. Terdahulu, keluarga kepada Nurul Ain Silien berusia 22 tahun yang dibunuh di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu pada 29 Mei lalu membuat satu laporan polis kerana tidak puas hati dengan tindakan pihak berkuasa dalam menangani laporan dibuat mereka sebelum pembunuhan itu berlaku. Laporan polis itu dibuat Ibu Mangsa Datuk Siti Aminah Jabarhan di Balai Polis Karamusing pada Isnin lalu. Peguam mewakili mangsa Nabila Nur Sahar berkata, keluarga mangsa telah membuat laporan polis pada 28 Mei lalu. Selepas tertuduh dalam kes itu, Chong King Fong berusia 32 tahun dipercayai telah memarahi mangsa termasuk menyebut untuk memukulnya. Bagaimanapun pada keesokan harinya, tertuduh kemudian disyaki telah menikam mangsa beberapa kali sehingga mengakibatkan mangsa meninggal dunia. Sabah mencatatkan penurunan kes jenayah sebanyak 5.96% dengan hanya 1,625 kes dilaporkan
bagi tempoh Januari hingga 31 Mei lalu, berbanding 1,728 kes bagi tempoh yang sama tahun lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jaute Dikun berkata, pada masa sama PDRM Sabah turut mencatat kejayaan menduduki tempat ketiga bagi penyelesaian kes jenayah di Malaysia. Katanya walaupun kes jenayah menunjukkan penurunan ketara secara keseluruhan, namun jenayah kekerasan meningkat sedikit, iaitu sebanyak 228 kes berbanding 186 kes bagi tempoh yang sama tahun lepas. Bagaimanapun katanya, jenayah harta benda telah menurun, iaitu sebanyak 1,398 kes dilaporkan berbanding 1,542 kes bagi tempoh yang sama tahun lalu. Sebuah surau dan rumah pekerja musnah dalam kebakaran berhampiran Pantai Payang di Jalan Manau, Lahadatu semalam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 11.05 pagi. Katanya kebakaran itu membabitkan surau dan rumah pekerja dan operasi pemadaman segera dilakukan menggunakan satu aliran 2 pancutan dengan menggunakan sumber air daripada jentera dan laut. Beliau berkata kebakaran berjaya dikawal pada jam 11.49 pagi dan kejadian itu juga menyebabkan surau dan rumah pekerja terbabit musnah sepenuhnya. Menurutnya lagi tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan dalam kebakaran itu dan operasi ditamatkan pada jam 1.20 tengah hari. Dapatkan berita yang eksklusif, exciting dan terkini di laman web Kupi Kupi FM dan follow kami di media sosial melalui Facebook dan Telegram. Info X dari Kupi Kupi FM. Kita juga main ini.
Kupi FM 96.3. Kita juga baik ni. Bah, jangan kamu orang ubah kesiaran. Miz dan Ika akan kembali sebentar lagi di Morning Kinabalu yang dibawakan oleh Hotlink. Dapatkan lebih untuk semuanya. 30GB dan 20GB internet pantas dengan RM35 sebulan dengan Prabite Hotlink Pantas. Assalamualaikum, kembali bersama dengan saya Ika Manda di Morning Kinabalu yang dikuasakan oleh Hotlink. Okey, topik kita hari ini kan guys, kalau boleh kamu orang boostan itu masakan, apa perkara yang betul-betul kamu orang mau buat